takat tu lah. Dia boleh takat suasana tu. Nabi sebut imanan, kita melakukan ibadat itu qiyam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Pertama sekali mohon maaf pada yang sedang melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah dan kurnianya, taufik serta hidayah daripadanya dapat sama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini. Kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Bukan sekadar itu, bahkan kita menambahkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun berada pada suku yang terakhir daripada bulan Ramadan kali ini. Kita berada pada hari-hari yang sangat penting. Kita berada pada detik-detik yang cukup bermakna, iaitu 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita maklum bersama, keseluruhan Ramadan adalah sesuatu yang mulia. Keseluruhan Ramadan adalah satu peluang untuk kita menambahkan takwa. Keseluruhan Ramadan adalah waktu untuk kita memperbaiki diri dan membetulkan keadaan diri kita masing-masing. Dan pada 10 hari yang terakhir adalah detik yang lebih penting. Setelah berlalu 20 hari, kita doakan mudah-mudahan yang telah berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada detik-detik terakhir ini adalah sesuatu yang amat penting kepada kita semua. Kalau kita nak ibaratkan seperti orang lumba lari, meter-meter yang terakhir, kalau 100 meter tu baki lebih kurang 20 meter yang terakhir tu dia kena pecut. Kalau yang lari long distance, marathon dan sebagainya, beberapa ratus meter yang terakhir tu dia kena pecut, barulah dia akan mencapai kemenangan. Kalau sekadar dia pecut di awal, di hujung dia slow, dia gagallah nak mendapat podium. Kalau itu orang lumba lari. Kurang lebih begitulah kita dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita ibaratkan umpama yang demikian itu, maka di hujung Ramadan inilah kita kena pecut. Maksud pecutan itu adalah menggandakan amalan. Kalau di peringkat awal Ramadan kita mungkin melakukan suatu amalan itu berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit kita tambah makin banyak, maka di hujung-hujung Ramadan ini kita perlu maksimumkan segala kekuatan yang ada, masa yang ada untuk kita berusaha sedaya mungkin melakukan ketaatan dan kebaikan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala, dan di sana akan kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-puan yang dirahmati dan diberkati Allah, pada 10 hari terakhir ini juga ada satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah tersebut tidak lain dan tidak bukan yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qadar dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Iaitu pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan yang namanya Lailatul Qadar, iaitu malam Al-Qadar. Yang disebut Al-Qadar itu asy-syaraf,
malam yang penuh dengan kemuliaan, dengan keagungan dan kebesaran, yang Allah sifatkan khairun min alfi syahr. Yang malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih bernilai daripada 83 tahun. Itu satu anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Kalau kita baca dalam tafsir, sebahagian ulama menakalkan antara sebab turun ayat kepada ayat Al-Qadar itu, Lailatul Qadar tersebut, iaitu dengan menyebutkan bahawasanya satu ketika dulu Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat perihal amalan, kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh umat-umat dahulu. Nabi cerita tentang bagaimana umat dahulu, khususnya dalam konteks ini Bani Israel, yang satu ketika dulu mereka ini melakukan kebaikan dan ketaatan, dan lebih khusus mereka itu berjuang fi sabilillah untuk satu tempoh yang cukup panjang, iaitu sekitar 1000 bulan. Nabi cerita kat sahabat-sahabat Nabi, ada di kalangan umat dahulu yang mereka itu berperang, mereka itu berjihad, mereka itu beramal 1000 bulan lamanya. Sebahagian mengatakan itu di zaman Nabi Samuel alaihi salam, salah seorang Nabi yang bukan Rasul, yang memimpin Bani Israel ketika itu berperang, berjihad 1000 bulan. Maka para sahabat Nabi bila dengar cerita ni, dengar kisah tentang umat dahulu boleh beramal, boleh berjuang, boleh melakukan ketaatan dalam bentuk jihad fi sabilillah untuk satu tempoh yang cukup lama ini, apa reaksi mereka? Apa respon mereka? Sebagaimana yang kita biasa baca, biasa tengok, sahabat-sahabat Nabi ni, dia kalau bab buat baik ni, bab buat amalan, bab buat ketaatan, bab buat pahala ni, aci boleh mereka tak mau kalah dengan orang lain. Sahabat-sahabat Nabi ni kalau bab amalan, bab pahala, buat baik, bab taat ni, mereka kalau boleh tak mau ada orang lain buat lebih pada mereka nak buat juga sama dengan orang tu. Mereka betul-betul menghayati firman Allah, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan. Kita boleh baca banyak kisah, kisah antara sahabat-sahabat yang miskin dan kaya, yang sahabat miskin cemburu kat sahabat kaya sebab dia duduk derma. Sahabat Nabi, dia tengok orang kaya, dia bukan cemburu sebab kawan tu kaya, kereta dia besar, rumah dia besar. Dia tak macam kita. Kita tengok orang kaya cemburu sebab apa? Kalau boleh kita kereta sama besar dengan dia, kalau boleh rumah nak sama besar dengan dia. Itu kita. Sahabat Nabi dulu, dia tengok orang kaya, dia cemburu sebab apa? Kawan tu derma pahala, derma dia boleh banyak. Hak miskin ni dia berasa, aku pun kalau boleh nak harta banyak juga. Pasal apa? Pasal nak derma banyak, nak dapat pahala. Itu sahabat Nabi. Mereka cemburu bukan tentang harta yang banyak yang mereka pamerkan, tapi mereka cemburu sebab amalan yang boleh dilakukan melalui harta tersebut. Itu cerita sahabat yang kaya dan sahabat miskin. Cerita Abu Bakar dan Umar dalam peristiwa perang Tabuk pun sama. Macam mana berlumba-lumba mereka melakukan derma jihad pada ketika itu. Itu sama-sama mereka. Bahkan dalam cerita yang kita sebutkan tadi, di mana Nabi cerita amalan yang dilakukan oleh umat dulu. Bukan cerita sama-sama di sendiri ni. Sama sendiri ni memang duk lumba buat baik ni. Duk berusaha menambahkan ketaatan, siapa yang lebih banyak buat pahala daripada 20 nak tu. Ini bila Nabi cerita pasal umat dulu, cerita pasal Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi ni rupanya sikap mereka dalam berlumba-lumba melakukan kebaikan ni tak berhenti takat di kalangan mereka saja. Bahkan bila mereka dengar ada umat dulu punya waktu dan masa dan ruang untuk buat amalan ketaatan yang banyak,
mereka juga cemburu kalau boleh mereka nak sama dengan mereka. Para sahabat dia rasa, ya Rasulullah, takkan kot kita umur pendek kan? Kita umur Nabi, umur umat Nabi ni tak panjang macam umat dulu. Tak apalah umat dulu umur panjang. Bolehlah mereka pergi berjuang sampai 83 tahun. Kita kalau 83 tahun tolak zaman sebelum baliak, tolak zaman tak larat, berapa tahun dah? Itu pun tak boleh nak tara mana pun. Kalau kata dalam konteks berjihad pun, masuk tentera pun paling lama 15-20 tahun dah. Pencen awal bersarah, tak larat dah. Itu pun hujung-hujung tu dia kerja admin dah, dia tak mau dah pergi perang dah. Tak larat dah. Tu umur kita, umat Nabi Muhammad SAW, umur kita pendek. Sahabat Nabi bila dengar cerita tu, dia kata, macam mana kami nak boleh lagu tu juga? Kami tak ada peluang, kami tak ada ruang, umur kita pendek, masa kita terhad. Mereka cemburu melihat umat-umat dahulu. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, dan hasil daripada perkara tersebut, yang ni Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi yang lebih baik daripada umat dahulu. Apa dia? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah beri setiap tahun ada satu malam, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tu dia. Tak payah nak pergi perang sampai 1000 bulan, tak payah sampai nak bersengkang mata puluh tahun, tak payah. Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tiap-tiap tahun ada malam Al-Qadar yang Allah anugerahkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk mereka buat amalan dan kebaikan dan ketaatan, yang mana amalan tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah, hak ni yang menjadi kepentingan kita pada hujung-hujung Ramadan ni. Sebab apa? Sebab Nabi sebut bahawasanya Lailatul Qadar ini dia akan mari hujung-hujung ni. Taharrau Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi suruh cari. Dapatkan apa? Dapatkan pahala. Cuma masalah dia apa dia? Masalah dia tak tahu bila. Itu masalah dia. Tak ditentukan. Walaupun ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah bercadang untuk khabarkan ataupun habaq kat kita bila terqadar. Dalam satu hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, satu ketika Nabi keluar bertemu dengan kami untuk tujuan Nabi nak khabarkan bila Lailatul Qadar itu berlaku. Setelah semua orang tahu tentang kelebihannya, setelah semua orang tahu tentang ganjaran yang akan diberikan pada malam Lailatul Qadar dan sebagainya, satu hari Nabi memang keluar dengan tujuan nak habaq. Tiba-tiba bila Nabi sampai dekat tempat di kalangan sahabat tu, Nabi bertemu dengan fatalaha rajulani minal muslimin. Nabi jumpa tiba-tiba ada dua orang di kalangan orang Islam sedang talaha. Talaha tu takhasama, sedang bergaduh. Jumpa dua orang sedang bergaduh. Lalu Nabi bersabda, faqala, Nabi sebut, aku keluar kepada kamu untuk aku khabarkan tentang Lailatul Qadar. Nabi habaq sendiri, aku memang keluar ni tujuan aku nak habaq tentang bila Lailatul Qadar. Tiba-tiba fatalaha fulanun wa fulan, tiba-tiba aku jumpa kawan ni duk bergaduh dengan kawan ni. Farufi'at, akhirnya terangkatlah kebenaran daripada Allah untuk aku khabarkan bila. Tak jadi. Nabi kata pasal hampa duk bergaduh, hampa duk bertengkar, hampa duk bertelagah, Allah tak izinkan aku habaq. Farufi'at, terangkat kebenaran. Cuma Nabi kata asa ayyakuna khairan lakum, mudah-mudahan lah, tak apalah nak buat macam mana, ada Allah tak bagi, aku tak habaq lah, tapi mudah-mudahan benda tu baik bagi kamu. Hadis ni ada beberapa pengajaran disebut oleh para ulama. Antaranya Nabi dah nak habaq dah, memang dah nak habaq dah hari tu. Nabi sendiri sebut, aku keluar pada kamu memang liukhbirakum, supaya aku boleh cerita pada kamu bila Lailatul Qadri, tentang bilakah Lailatul Qadar itu. Cuma yang membuatkan tersekat tadi apa dia? Fatalaha fulanun wa fulan,
iaitu bergaduh antara satu orang dengan satu orang lain. Para ulama sebahagian mengatakan pengajaran daripada hadis ni, terangkatnya kebenaran untuk Nabi beritahu tentang bila Lailatul Qadar itu disebabkan apa? Gaduh. Maka pergaduhan menjadi antara sebab terangkatnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Lailatul Qadar. Bimbang takut kita tak dapat Lailatul Qadar kerana apa? Duk gaduh sama kita. Bimbang takut kita tak bertemu Lailatul Qadar sebab kita duk bertelagah sama kita tak sudah-sudah. Macam-macam tajuk. Daripada tajuk bab agama, bab politik sampai bab nasi Arab pun gaduh. Nasi Arab pun gaduh, siapa sedap. Gaduh kerja kita. Lagi dia buat media sosial, lagi banyak kita bergaduh. Masya-Allah tabarakallah. Hak tak kenal bergaduh dengan tak kenal dia, bukan tak kenal dia, bukan kenal pun. Tak pernah jumpa pun tapi bergaduh kata aku pompang. Habis masa lagu tu saja. Boleh jadi pergaduhan, pertelagahan yang tak sudah-sudah itu membuatkan kita tak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada, kita tak dapat. Lailatul Qadar ada, kita tak dapat pahala Lailatul Qadar. Itu satu bahagian. Yang kedua, memang Nabi dah kata dah tak dapat dikhabarkan atau tak dapat kebenaran untuk habaq bila. Nabi kata boleh jadilah, tak apalah. Boleh jadi ada baik untuk kamu. Apa dia? Faltamisuha. Nabi kata tak apalah. Boleh jadi benda tu baik untuk kamu. Carilah, Nabi kata, pada hari yang ke-9, hari ke-7 atau hari ke-5 dengan maksud hari-hari ganjil. Dan antara hikmah juga para ulama kata mujuklah Nabi tak habaq pun. Kalau Nabi habaq kan, katalah Nabi habaq malam 27. Malam 27 pecah masjid penuh. Habis malam 27 tak ada apa-apa. Dia kata dah habis lah, Lailatul Qadar boleh dah kata. Mujuklah ada hikmah juga. Cuma Nabi bagi dia punya hint. Nabi tak habaq, dan Nabi tak habaq secara spesifik. Nabi tak habaq secara khusus. Nabi bagi gambaran umum. Apa dia? Antaranya ada hadis sebut 10 hari terakhir satu. Yang kedua ada Nabi sebut pada hari-hari ganjil. Cuma para ulama berkata, bila sebut tentang 10 hari terakhir itu satu bahagian. Yang kedua, bila sebut hari ganjil ni, sebab ada pengalaman orang yang dibuka hijab. Bila sebut tentang Lailatul Qadar ni, dia ada sebahagian orang Allah buka hijab lah, maknanya dia nampak dan dia tahu. Dan ada sebahagian tak nampak pun. Dan syarat dia bukan mesti nampak. Itu juga kena faham. Tak payahlah duduk tunggu tengok bila lah pokok nak sujud. Dia tunggulah tak sujud-sujud pun pokok ni. Itu tak payah. Dia bukan suruh cari tanda. Cari Lailatul Qadar yang dimaksudkan oleh Nabi itu cari pahala untuk Lailatul Qadar. Maknanya tanda tu ada sebahagian orang yang Allah buka. Sebahagian orang Allah Ta'ala tak buka. Tapi yang pasti, kalau kita beribadah pada malam tersebut, kita nampak ke tak nampak ke, insya-Allah kita dapat pahala. Insya-Allah lah. Maka bila kita sebut tentang para ulama yang berjaya nampak tadi, dalam beberapa riwayat mereka, pengalaman ibadat yang mereka laksanakan, hijab yang terbuka kepada mereka dalam beberapa keadaan. Ada yang jumpa pada hari genap, ada yang jumpa pada hari ganjil. Maka bila dah jadi lagu tu, kita beribadat tiap malam tak usah kira. Gitu. Cuma hari ganjil ni ganda kan. Gitu. Lebih sikit lah. Kalau boleh semua tiap-tiap malam, hari menjelang hari akhir Ramadan nanti, tiap-tiap malam kita pulun. Tak usah kira lah hari genap, hari ganjil. Sebab ada pengalaman yang dilalui oleh sebahagian ulama, dia jumpa malam genap. Dan ada sebahagian mengatakan, kenapa dia jadi begitu? Adakah Nabi kata tak betul? Tak, Nabi kata betul. Yang tak betul itu kita. Sebab bila sebut tentang tarikh, ni ada sebagian ulama bahas, akademik sikit. Bila sebut tentang tarikh penentuan satu Ramadan, itu ada ijtihad. Ijtihad ni maknanya berdasarkan pengamatan, nampak anak bulan kata esok. Nampak anak bulan maknanya esok tu satu Ramadan, tak nampak lusa. Dan ijtihad ni kadang-kadang dia tersilap. Yang patut nampak tak nampak, yang patut tak nampak kata nampak. Itu tak apa, di sini ijtihad tak salah. Maka di situ dia akan lari sikit. Macam kita lah, ada negeri puasa dah, ada negara tak puasa lagi. Kan.
Macam itulah, maknanya boleh jadi lari kat situ. Yang betul yang kata hari ganjil itu di sisi Allah, fi ilmillah wallahu a'lam. Kita ni tak apa terus dari segi fiqh, tanggungjawab kita ikut zon yang ghalib, kita beramal. Ikut yang diletakkan oleh autoriti, ikut. Kita tak berdosa, dan autoriti pun setelah mereka berijtihad tak berdosa. Tapi yang exactly pada hari yang sebenarnya ganjil dan genap itu fi ilmillah. Bukti dia apa dia? Bukti dia sebab sama-sama manusia pun mereka berbeza. Macam kita lah, kita puasa itu lambat sehari pada Saudi contohnya. Nanti ada negara pula dia puasa awal sehari. Macam itulah, begitu. Maka nak exactly itu kita tak pasti. Maka kedatangan Lailatul Qadar itu boleh jadi hari genap kita, tapi sebenarnya dah hari ganjil dan seterusnya. Itu dia punya konsep ni. Maka yang penting bagi kita bukan kira hari, tak usah duk kira lah. Walaupun ada sebagian ulama kira dan sebagainya, tapi yang lebih ihtiyat, yang lebih berhati-hati, yang lebih orang kata ambil perhatian itu bila kita kira semua Ramadan ini untuk kita manfaatkan. Mudah-mudahan berbetulan dengan Lailatul Qadar itu, kita akan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah pertama kita sebut bila terutamanya lah menjelang hari-hari akhir Ramadan ini, kita jangan lepaskan peluang. Dulu kalau kita ingat 3 bulan ataupun 2 bulan yang lalu, start bulan Rejab ni. Bulan Rejab ni kita dah doa dah. Bukan takat kita doa, kalau kita tak doa pun paling tidak kita amin doa tu imam. Apa dia? Kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta waktu bulan Rejab. Ya Allah, berkati kami bulan Rejab, berkati kami bulan Sya'ban, sampaikan kami wa ballighna Ramadan. Kita minta, ya Allah bagi aku sampai. Ni dah bagi dah, takkan duduk saja. Minta, amin ya Allah, bagi masuk Ramadan, bagi Ramadan. Masuk Ramadan buat apa? Syok pasal pergi bazar Ramadan. Takkan tak tu lekeh sangat. Lekeh sangat takkan nak masuk bazar Ramadan. Mana kita dah minta dah ke Allah, dan Allah beri dah duduk dalam Ramadan. Bukan takkan Allah beri duduk dalam bulan Ramadan, Allah beri lagi kita berada di 10 hari terakhir, dan chance dan peluang untuk kita dapat Lailatul Qadar itu ada, insya-Allah. Maka kita jangan sia-siakan. Jangan kita rugikan peluang ni. Sebab apa? Sebab Ramadan tahun depan belum tentu kita dapat. Ramadan insya-Allah datang. Lailatul Qadar pun insya-Allah akan datang tahun depan. Kita yang tak tentu ada. Kan? Kita tak tahu. Boleh jadi dah tak ada lah. Sembang kawan kata, lah duk tanya dah. Kuliah Zuhur tahun lepas duk sebelah aku, tak ada dah tahun ni. Lebih kurang tu kita tak tahu. Silap-silap, ustaz ada duk ceramah tu, dia pun dah tak ada lah. Kita tak tahu. Kita tak nak siapa boleh jamin Ramadan tahun depan kita ada. Maka hak duk ada ni kita guna. Itu penting. Hak duk dapat peluang ni kita manfaatkan. Maka marilah sama-sama kita gunakan. Apa kita nak buat, kita lakukan ibadah. Yang penting dalam sebuah hadis Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Itu penting. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, itu penting. Imanan wa ihtisaban, itu penting. Dia melakukan ibadat dengan keimanan terhadap Allah Ta'ala, bukan kerana syok-syok. Ada orang dia pergi ibadat pasal apa? Orang ramai dia pun syok. Tak kat tu lah. Orang ramai, ustaz tu baca sedap, qari tu baca apa, sedap, habis tak kat tu lah. Dia habis tak kat tu kan. Kadang-kadang kita ni dia syok tang dia punya apa, dia punya suasana. Dia tu suasana tu, dia bukan ibadat tu yang difokus, dia pada suasana. Orang ramai, masjid luas, tandas cantik, apa dia syok tang tu lah. Imam sedap, apa lagi, moral best, dia main, dia syok tu tang tu. Dia bukan syok tang ibadat tu, dia syok tang suasana. Takat tu lah. Dia boleh takat suasana tu. Nabi sebut imanan. Kita melakukan ibadat itu, qiyam Ramadan, imanan, dalam hal keadaan kita betul-betul iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kerana yang lain. Tak ada tujuan yang lain. Tujuannya hanya lillahi azza wa jal. Hanya kerana Allah Subhanahu wa taala.
Allah dah beri kita peluang untuk beribadat, aku nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan penuh pengharapan. Harap Allah terimalah amalan kita. Dah kita buat ni, kita sungguh-sungguh, dah kita buat ni dengan penuh rasa kerendahan diri, dan kita buat ni dengan penuh rasa keimanan kepada Allah, kita insya-Allah lah, kita harap Allah terimalah. Disebut oleh sebagian ulama, Al-Habib Abdullah Al-Haddad contohnya dalam kitab An-Nasaih Diniyah, dia kata ihtisaban al-ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Ikhlas, betul-betul kerana Allah, betul-betul solid melakukan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, sedikit saya nak bagi beberapa panduan ataupun nak dapat qadar ni, apa benda kita nak kena buat supaya kita ada lebih bersedia. Ada ulama senaraikan beberapa benda-benda simple yang boleh kita buat. Antaranya, dia ada senarai banyak tapi saya cuba laju sikit. Antaranya, di siang hari ambil waktu rehat yang sedikit di waktu zuhur ataupun qailulah sikit. Sebab apa? Untuk kita kuat di waktu malam. Ini biasalah, basic. Bagi ada waktu qailulah sikit. Carilah sama ada sebelum zuhur ke lepas zuhur, ambil masa untuk rehat, tidur sikit lah. Kalau dulu tuan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dia antara orang yang tak pernah tinggal qailulah sebelum zuhur walaupun 20 minit. Letak pada sikit. Sebab apa? Dia sebut kerana itulah yang akan beri tansyid. Tansyid ni berikan kekuatan untuk kita bangkit beribadah di waktu malam. Ada sikit, cari masa. Kalau orang bekerja, waktu rehat tu, kan kalau musim tak Ramadan ni, kalut pergi cari makan. Ni dah tak cari makan, letak kepala sikit, tak usah lah ambil kan selimut apa. Ini jadi panjang pula, bantai sampai 3 jam tak jadi. Sikit-sikit 15-20 minit tu letak kepala untuk buat persediaan ibadat di waktu malam. Yang kedua, jangan makan banyak waktu buka puasa. Hal ni penting. Untuk ibadat ni, dia kalau dan perut penuh, tak usah sembang lah buat ibadat. Tarawih tah ke mana, tayammul tak usah sembang, dia kira nak dina. Itu paling penting tu. Kita nak dapat ibadat sebab qamar Ramadan, kita nak mendirikan malam-malam Ramadan ni, malam akhir ni, nak cuba manfaatkan. Makan sikit buka puasa. Cuba insya-Allah. Ada sahabat menceritakan tentang sahabat-sahabat kita lah, bukan sahabat Nabi, di kalangan sahabat-sahabat yang biasa duduk Mekah lama-lama, antara rahsia orang yang duduk di keliling Masjidil Haram itu, yang mereka boleh bertahan sampai habis, bertahan sampai habis sembahyang tarawih. Dia kalau di Masjidil Haram tu, kalau kita keluar pakai dah lah, siapa nak sembahyang sekitar masjid tu, sekitar Kaabah, dia kena cuk awal, mana dia kena masuk maghrib tu, dia tak boleh keluar lah. Sebelum maghrib masuk, dia tak boleh keluar dah. Kalau dia keluar pakai tak boleh masuk, orang ramai. Tambah zaman sebelum Covid ni kan, orang lagi ramai. Ni pun dah kuih ramai ni kalau tengok gambar-gambar tu. Rahsia mereka boleh bertahan untuk sembahyang sampai 20 rakaat 1 juzuk setiap malam. Antara rahsia dia apa? Buka puasa makan kurma dengan air zam-zam. Dia tak makan nasi biryani, dia tak makan murtabak. Itu je, sebab dia makan sikit, simple. Dan apa yang ada dalam kurma cukup untuk keperluan badan dia untuk satu tempoh. Nanti lepas tarawih boleh makan. Itulah lebih kurang. Maknanya kita pun taklah nak suruh ambil tarawih, tapi kalau boleh buat bagus kan. Kurangkan sikit makan. Fokus untuk kekuatan jasmani kita, sebab bila kita makan lajak, itu akan buat letih. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyakkan berdoa dan istighfar. Sebab kita nak dapat Lailatul Qadar ni, kita banyak berdoa, ya Allah, bagi aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Minta ke Allah. Banyak istighfar, minta ampun, sebab kita takut dengan kita banyak dosa, Allah tak benarkan kita dapat Lailatul Qadar. Itu yang ketiga. Yang keempat, usahakan untuk sentiasa dalam keadaan bersih, taharah. Mana dalam keadaan berwuduk, habis wuduk tajdid perbarui. Usahakan, terutama di waktu malam. Kemudian elakkan pertelagahan, pergaduhan dengan manusia. Ini kita sebut dah tadi. Ada silap minta maaf lah. Tak usah, sudah. Tak usah duk bergaduh, tak usah duk kan. Kau boleh duk dalam grup WhatsApp apa duk bergaduh, tinggalkan sat. Cuti sat. Ni nak komen semua benda. Buka TikTok,
komen cara TikTok, buka Instagram, komen cara Instagram, buka Facebook, komen. Tak payah. Tinggalkan. Fokus kepada ibadah. Tak usah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Kalau ada buat silap orang, minta maaf. Sebab syarat untuk Allah maafkan kita, bila kita ada buat salah sama-sama manusia, kena minta maaf kat orang tu dulu. Kalau orang tu tak maafkan kita, Allah takkan ampunkan kita. Minta maaf. Kemudian dia kata, fokuskan kepada kualiti ibadah, bukan kuantitinya. Bangkit qiyamul lail, buh sampai 40 rakaat, tak payahlah. Buh sampai 20 rakaat. Lepas tarawih, buat qiyamul lail, tak payah buat. Tapi walaupun kuantitinya sikit, mungkin sembahyang malamnya 4 sahaja, tapi ada kualiti. Kualitinya, khusyuknya bagus, penghayatannya hebat, tata caranya lengkap. Itu pastikan kualiti itu ada, jaga kualiti. Baca Quran pun baca dengan betul. Jangan baca kalut-kalut, jangan baca laju tak apa, tapi jangan baca kalut. Dia ada istilah hadar, orang baca mengaji Quran tahu. Hadar ni bacaan yang laju dan pantas, itu okey. Jangan baca tergopoh-gapah sehingga jatuh huruf, jatuh baris. Jangan. Baca betul. Kalau orang yang hafiz Quran, dia pun boleh baca hadar, dia pun boleh baca laju dengan tanpa menggugurkan mana-mana huruf. Makharij ni betul, itu okey. Maksud dia begitu. Kemudian seterusnya, ikhlas. Ni kita sebut tadi. Ikhlas dalam setiap perbuatan, dalam berdoa, terutamanya berdoa ni, bila sebut doa, rakiz, tumpukan kepada doa-doa. Kalau nak baca yang doa-doa yang dalam bahasa Arab ni, fokuskan doa-doa yang kita boleh faham apa yang kita nak, daripada kita baca doa-doa yang kita pun tak faham. Sebab kita nak minta sesuatu daripada Allah, kita minta doa yang kita faham. Kalau tak faham, macam mana kita nak minta? Akhirnya macam kita main-main pula, tak bersungguh-sungguh. Sebab tu doa kalau tak boleh hafal, tak boleh faham sebiji-sebiji pun, paling tidak faham. Kalau kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walaupun tak faham sebiji-sebiji, tahu doa ni nak minta apa. Doa ni minta ampun untuk kita, kepada orang beriman, dan juga jangan bagi hati kita ada rasa tak elok pada orang yang dah mendahului kita. Itu contoh. Mana tahu doa ni minta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ni doa tentang apa? Ya Allah, jangan kau bagi aku hati gelincir lepas kau beri hidayat. Okey. Sikit kita tahu apa dia doa tu. Dia apa dia set doa tu nak minta apa sebenarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga kita tahu, doa ni kita nak mengakui kelemahan kita, dan kita harap, ya Allah, kalau engkau tak ampunkan aku jadi orang rugi. Pastikan kepada doa itu kita faham. Kemudian berbaik sangka dengan Allah, husnuzan dengan Allah. InsyaAllah lah Allah terima setelah kita buat. InsyaAllah Allah terimalah, insyaAllah. Tapi jangan confident sangat. Imam Ghazali kata kita kena duduk di antara dua keadaan, bainal khaufi war raja, antara mengharapkan Allah Ta'ala terima dan juga takut Allah Ta'ala tak terima. Kena duduk tengah-tengah. Kalau terlalu confident, bahaya. Aku confirm dah letak qadar ni, confirm tahun ni takatlah 15 tahun dah tak pernah miss. Saya mahal. Jangan gitu. Itu confident terlajak. Itu pun takut sangat, aku ni Allah tak ampun dosa aku ni dosa banyak, aku insan pendosa. Itu terlalu takut. Semua orang yang bersalah dan berdosa, rahmat Allah lebih luas daripada tu. Yang penting bersedia untuk bertaubat, itu saja. Kemudian memperbanyakkan doa yang Nabi ajar Sayyidina Aisyah. Kan ada satu hadis, Sayyidina Aisyah kata, kalau aku jumpa di Qadar nak baca apa, Nabi ajar ni doa yang cukup powerful. Ni mesti baca. Mesti baca apa dia? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni doa wajib baca. Sebab apa? Nabi ajak, Nabi habaqkan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Dan sebab tu kita tiap-tiap malam kita baca. Kalau tak baca pun imam baca, kita amin. Amin. Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau itu maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka sentiasa mengampunkan hamba-Nya. Fa'fu anni, ya Allah, ampunkan dosaku. Ada sebagian ulama mentafsirkan al-afu itu Allah mengampunkan dan menolak semua kesalahan kita, kecil besar semua. Tapi kalau hak besar kena ada taubat jugalah. Dia tak cukup dengan dia kena taubat.
Kemudian banyakkan doa, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada api neraka. Kan bulan Ramadan juga bulan itqun minan nar. Minta Allah elakkan kita daripada neraka. Apa lagi? Kemudian minta doa supaya Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang halal. Itu penting. Sebab apa? Sebab bila rezeki itu haram, antara sebab Allah Ta'ala tak terima ibadat kita, antara sebab doa tertolak adalah rezeki yang haram. Ada hadis tentang wa malbasu haram wa mashrabu haram fa anna yustajabu lah. Ada Nabi cerita tentang satu orang yang duduk dalam keadaan musafir, bajunya kotor, badannya letih. Dia minta doa pada Allah, Allah tak perkenankan doa dia. Sebab apa? Sebab pakaian dia haram, makanan dia haram, sumber dia haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah nak mustajabkan doa? Maka kita minta Allah supaya bersihkan harta kita. Dan kita pun kena usaha untuk bersihkan harta. Tengok yang mana yang tak betul, tinggalkan. Ramadan ni jadikan turning point untuk kita berubah daripada perkara yang syubhat kepada perkara yang jelas. Daripada perkara haram pada perkara yang halal dalam semua aspek kehidupan kita. Harta bukan sekadar yang kita makan. Kadang orang kita ni bak makan dia jaga haram, halal. Oh haram tak makan, halal makan. Tapi hal lain dia sapu semua. Dia kata bukan makan pun. Tak, semua sekali. Semua sekali, tak kira makan ke tak makan ke, semua kita jauhkan daripada perkara haram. Tak kira lah yang namanya haram tu yang macam ain yang haram seperti arak, khinzir tu ain dia haram. Ataupun ada haram dengan sebab yang lain, contohnya ambil hak orang. Duit tu tak haram tapi kita ambil hak orang tu jadi haram. Gitu. Rasuah, duit tu tak haram tapi sebab kita rasuah haram. Itu contoh. Semua kita minta jauhkan. Kita jadikan sebagai benda yang kita elakkan, insya-Allah. Dan jangan lupa juga baca Quran. Quran kita baca, terutama bila kita main nak dapat Lailatul Qadar ni, selang-selilah dengan Quran kita baca, zikir dan sebagainya. Dan antaranya yang terakhir, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan apa yang sedang kita miliki sekarang. Kita jangan ada sikit pun rasa tak puas hati ke, rasa macam kenapa ada orang lebih baik pada aku, kenapa ada orang lebih banyak harta pada aku. Tak, kita syukur. Di samping itu kita berusaha lah kalau nak tambah, tapi kita syukur dengan apa yang ada. Kita yakin apa yang sedang Allah beri ketika ini adalah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Itu yang terbaik, insya-Allah. Cuma kita doa mudah-mudahan Allah buka ruang untuk kita jadi lebih baik daripada itu. Dan inilah antara benda yang kita boleh buat. Di samping kita perbanyakkan sujud, perbanyakkan zikir, perbanyakkan berdoa dan sebagainya. Dan kemuncaknya macam kita sebut tadi, imanan wahtisaban. Buat dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat Lailatul Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Dan Lailatul Qadar itu akan menjadi asbab kepada kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Itulah sedikit kita punya tazkirah pada tengah hari yang berbahagia ini. 10 hari yang terakhir akan sama-sama kita berazam untuk kita manfaatkan sebaik mungkin, insya-Allah. Buatlah sedaya upaya untuk dapat yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan orang yang di akhir Ramadan sebagai orang yang mendapat pembebasan daripada api neraka, dan hasilnya kita menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.